Menurut Polis Diraja Malaysia, statistik menunjukkan terdapat sejumlah 336 kes bunuh diri yang dilaporkan sehingga Mac 2021. Kes-kes ini dipercayai berpunca daripada masalah kesihatan mental termasuk kemurungan terutama ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga serta sahabat handai yang merupakan salah satu impak daripada pandemik COVID-19. Apakah itu kesihatan mental? Kesihatan mental adalah situasi di mana seorang individu menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Selain itu, ia juga merupakan sebuah keadaan di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Ia juga membawa kita untuk memiliki gambaran positif tentang diri kita dan juga dapat memperlihatkan imej yang baik kepada masyarakat. Tahukah anda, individu yang sihat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidup, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup. Objektif kempen kesihatan mental ini diadakan adalah untuk memberi pendidikan kepada peserta dan orang ramai tentang aspek-aspek penjagaan kesihatan mental dan kepentingannya. Selain itu, untuk memantapkan pengetahuan tentang pencegahan dan pengesanan awal penyakit mental. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangkan tanggapan dan stigma negatif terkait penyakit mental. Apakah tanda-tanda anda mengalami masalah mental? Pertama adalah anda mudah marah. Kedua, letih lesu. Ketiga, keresahan yang teruk. Keempat, kerisauan yang berlebihan. Kelima, perubahan selera makan. Keenam, perubahan personaliti yang ketara. Ketujuh, kurang aktiviti harian. Kelapan, memikir atau bercakap tentang bunuh diri. Kesembilan, penyalahgunaan dadah. Dan akhir sekali adalah mengalami masalah tidur. Terdapat beberapa jenis penyakit mental, antaranya ialah gangguan impuls, gangguan makan, gangguan kebimbangan, kecelaruan mood, gangguan psikotik, gangguan personaliti dan juga gangguan tekanan selepas trauma. Antara kesan masalah mental terhadap diri sendiri, seseorang itu akan mengalami kemurungan yang melampau sehingga tidak dapat berfikir secara waras dan akhirnya bertindak untuk membunuh diri. Seterusnya, kesan masalah mental terhadap keluarga. Seseorang itu tidak dapat mengawal dirinya sehingga boleh menyebabkan pergaduhan dalam keluarga. Jika si suami yang mengalami masalah mental, berkemungkinan penceraian akan berlaku dan emosi anak-anak akan terjejas. Akhir sekali, kesan masalah mental terhadap masyarakat. Individu yang mengalami masalah mental tidak suka bergaul dengan masyarakat dan suka bersendirian. Contoh, di tempat kerja mereka sukar untuk menumpukan perhatian dan tidak dapat melakukan tugasan yang diberi. Ini menyebabkan rakan sekerja berasa tidak suka dan pulaukan mereka. Berdasarkan artikel, pekerja yang bercuti dan hilang pekerjaan dipercayai mengalami kesejahteraan mental yang teruk dalam tempoh PKP. Berdasarkan hasil dapatan yang diperoleh, 27% rakyat Malaysia tidak boleh bekerja, 20% lagi sedang cuti tanpa gaji atau dikurangkan gaji dan 7% sudah hilang pekerjaan. Selain itu, disebabkan pandemik COVID-19, pembelajaran online juga memberi kesan terhadap kesihatan mental para pelajar. Kajian kesihatan terhadap remaja berumur 13 hingga 17 tahun menunjukkan sebanyak 18.3% mengalami kemurungan, 39.7% dilanda simptom keresahan dan 9.6% mengalami stres. Antara punca terjadinya masalah seperti ini adalah kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Hal ini kerana mereka tidak dapat bergerak seperti berniaga dan tiada aktiviti jual beli boleh dijalankan. Selain itu, tidak berjumpa dengan ahli keluarga juga merupakan faktor yang membawa kepada mental health. Seperti yang kita sedia maklum, kita mestilah berada di rumah masing-masing bagi membendung penularan wabak ini daripada terus tersebar. Oleh itu, tiada perjumpaan ahli keluarga boleh dilakukan. Cara menjaga kesihatan mental yang pertama adalah dengan menjaga corak tidur anda. Cadangan jangka masa tidur bagi seseorang mendapatkan rehat yang mencukupi adalah dalam 8 hingga 10 jam sehari. Waktu tidur yang cukup, persekitaran yang menyenangkan serta perkara yang dilakukan sebelum tidur seperti menutup telefon ataupun menukar mod senyap dan tidur dalam suasana gelap dapat membantu meningkatkan kualiti dan kepuasan tidur anda. Yang kedua, mengurangkan penggunaan media sosial.
Sentiasa mengikuti maklumat terkini mengenai situasi sekarang, terutamanya COVID-19 adalah sangat penting. Namun, apabila anda menerima terlalu banyak informasi, ia terkadang boleh menyebabkan kebimbangan yang melampau. Oleh itu, kurangkan penggunaan media sosial dan hadkan masa dengan memperuntukkan hanya 2 jam sehari untuk diluangkan di alam maya. Seterusnya, yang ketiga, berkongsi masalah dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Kesihatan mental dan emosi juga boleh dijaga dengan berkongsi masalah ataupun meluahkan perasaan kepada orang yang dipercayai seperti keluarga ataupun rakan-rakan. Hal ini bagi mengurangkan tekanan atau kesedihan yang berkemungkinan dapat mempengaruhi kesihatan mental anda. Anda juga dapat memperolehi pendapat ataupun pandangan untuk menangani sebarang permasalahan yang anda hadapi sekaligus mengurangi bebanan yang anda alami. Yang terakhir, berfikir secara positif. Pemikiran positif ni boleh dipengaruhi daripada percakapan ataupun perbuatan anda. Anda boleh cuba bercakap perkara-perkara yang positif kepada diri sendiri seperti saya boleh, saya akan lakukan, saya akan berjaya, saya disayangi dan sebagainya. Dengan itu, ia dapat meningkatkan daya keyakinan diri serta dapat kekalkan kestabilan mental dan emosi anda. Kesimpulannya, perlu diingatkan bahawa kesihatan mental adalah sama pentingnya dengan kesihatan fizikal serta pencegahan pada peringkat awal dapat membantu. Bagaimanapun, ia menjadi masalah jika berpanjangan dan menjejaskan fungsi harian seseorang pelajar. Sebaiknya, dapatkan penilaian psikiatri jika ini berlaku. Umum mengetahui bahawa perasaan cemas, gemuruh serta sedih ketika menghadapi tekanan adalah sebahagian daripada kehidupan, terutamanya jika terdapat situasi yang mendatangkan bahaya serta tidak menentu. Malah, melalui perkhidmatan sokongan psikologi kepada pelajar dapat membantu mereka untuk pengurusan emosi dan kesihatan mereka sepanjang pandemik. Dengan pelbagai inisiatif dan bantuan dari pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan pengurusan IPT, seharusnya tiada apa yang perlu dibimbangi pelajar. Mereka hanya perlu kekal tenang dan cuba menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Remember that life gets better when health becomes your first priority.